Semalam pihak KWSP telah pun mengesahkan berkaitan dengan pinjaman di bank dengan cagaran wang KWSP yang telah pun dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penggulungan bajet 2023 baru-baru ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Sebelum ini, seperti yang ramai ketahui berkaitan dengan pengumuman yang telah pun dibuat oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkaitan dengan pinjaman di bank menggunakan wang KWSP sebagai cagaran. Selepas itu timbul pelbagai spekulasi, pelbagai keraguan, pelbagai fakta teori yang telah pun keluar sehinggalah semalam KWSP sendiri telah membuat kenyataan bahawa perkara itu akan diperhalusi, akan dikaji bagaimana mekanisme untuk pinjaman tersebut bakal diperkenalkan. Jadi ini bermakna ianya telah pun sah, cuma sekarang ini sedang menunggu apakah mekanisme metod yang bakal digunakan oleh pihak KWSP bagi membenarkan pinjaman di bank ini dilakukan dengan menggunakan wang KWSP pencarum sebagai cagaran. Cuma seperkara yang kita harus ingat seperti apa yang telah pun diberitahu oleh pihak KWSP, cagaran itu bakal berlaku daripada akaun 2 KWSP. Agak sedikit meragukan di situ, cagaran daripada akaun 2 KWSP. Kita sedar sebelum ini pengeluaran-pengeluaran seperti iLestari, iSinar, iCitra serta pengeluaran khas, kesemua pengeluaran-pengeluaran ini sebenarnya mengambil daripada akaun 2 terlebih dahulu sebelum mengusik akaun 1. Dan kebanyakan pencarum-pencarum sekarang ini sebenarnya mempunyai baki dalam akaun 2 yang kosong ataupun hampir kosong. Kebanyakan daripada mereka ini hanya mempunyai baki dalam akaun 1. Jika ada pun dalam akaun 2, jumlahnya sangat-sangat sedikit, mungkin datang daripada caruman baru. Tapi kita harus ingat pengeluaran-pengeluaran sebelum ini, segala apa caruman baru yang berlaku bakal dimasukkan ke akaun 1 terlebih dahulu, sehinggalah pengeluaran sebelum ini selesai dibayar menggunakan caruman baru itu, barulah caruman akan kembali kepada akaun 2 dan akaun 1. Jadi itu antara fakta yang kita harus sedar, yang jika dilihat secara mendalam, jika katakanlah kelulusan untuk pinjaman menggunakan wang KWSP akaun 2 sebagai cagaran ataupun kolateral ini, sudah pastilah sebenarnya ianya tidak sampai kepada manfaat ataupun tidak sampai kepada golongan-golongan sasar yang memerlukan pengeluaran KWSP 2.0 ini. Seolah-olah golongan sasarnya adalah lebih kepada mereka yang tidak pun susah sekarang ini kerana mereka mempunyai baki dalam akaun 2 yang masih lagi banyak, tidak pernah mengeluarkan iLestari, iSinar, iCitra dan pengeluaran khas sebelum ini. Adakah ini golongan sasar yang hendak cuba dibantu oleh pihak kerajaan sekarang ini? Yang mana jika kita lihat sebenarnya yang meminta pengeluaran KWSP 2.0 sekarang ini adalah golongan-golongan yang susah yang sebelum ini pernah mengeluarkan daripada akaun KWSP akaun 2, terutama sekali iLestari, iSinar, iCitra dan pengeluaran khas, yang mana seperti yang dinyatakan sebentar tadi, mereka ini tidak lagi mempunyai baki dalam akaun 2, dan jika mempunyai baki daripada akaun 2 pun jumlahnya mungkin sangat-sangat sedikit. Jadi kita mengharapkan pihak KWSP apabila mengkaji perkara ini, apabila mengadakan mekanisme metod yang tertentu berkaitan dengan pinjaman di bank menggunakan akaun KWSP sebagai cagaran ini, melihat perkara ini boleh diadakan daripada akaun 2, tetapi mungkin gunakan konsep seperti sebelum ini, ambil daripada akaun 2 terlebih dahulu, jika tidak cukup sentuh akaun 1. Konsep sebegitu mungkin boleh diguna pakai, tetapi jangan menggunakan konsep hanya daripada akaun 2, akaun 1 tidak boleh disentuh. Itu yang akan menjadi perkara merisaukan kepada pencarum-pencarum sekarang ini. Sudahlah sekarang ini tidak dibenarkan pengeluaran KWSP 2.0, diadakan diperkenalkan pinjaman di bank menggunakan cagaran KWSP pula. Tetapi syarat-syarat ataupun konsep serta mekanismenya menyusahkan pencarum, seolah-olah tidak akan dapat dimanfaatkan oleh pencarum
pencarum KWSP ini. Walau bagaimanapun, sekarang ini masing-masing sedang lagi menanti kerana banyak lagi kekeliruan, keraguan yang timbul di situ. Sebagai contohnya, untuk pinjaman ini adakah hanya untuk mereka yang masih lagi bekerja kerana pembayaran bulanan itu harus dilakukan? Bagaimana dengan suri rumah? Bagaimana mereka yang telah pun diberhentikan kerja? Adakah akan dibenarkan juga pengeluaran ini? Bagaimana pula dengan mereka yang mempunyai rekod sikris sitos yang buruk? Malah kepada mereka yang berstatus bankrupt ataupun muflis, adakah mereka juga akan dibenarkan? Jadi banyak perkara yang harus diperhalusi oleh pihak KWSP sebelum mengeluarkan mekanisme untuk pinjaman di bank menggunakan wang KWSP sebagai cagaran ini. Walau bagaimanapun, pihak pencarum sekarang ini sebenarnya masih lagi mengharapkan KWSP 2.0 dibenarkan dan tidak sebenarnya menyetujui dengan apa cadangan yang telah pun cuba hendak diperkenalkan sekarang ini. Jadi sama-sama kita nantikan apakah kesudahannya nanti, apakah mekanismenya nanti berkaitan dengan pinjaman di bank menggunakan akaun KWSP sebagai cagaran ini. Okay guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.